Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tajuk kita hari ini muamalat dalam Islam. Okey, yang pertama kita tengok dia punya hasil pembelajaran dia. Menyatakan konsep muamalat dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Dan yang ketiga, menghuraikan perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat dalam Islam beserta contoh. Yang keempat, menilai kepentingan muamalat Islam dalam kehidupan. Dan yang kelima, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan usahawan Islam yang berjaya. Okey, kita tengok konsep muamalat dalam Islam. Islam adalah agama lengkap yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, iaitu ibadat, manusia dengan Allah, dan hubungan manusia sesama manusia, iaitu muamalat. Kita tengok pengertian dari segi bahasa. Pengertian apa? Pengertian muamalat dalam Islam. Dari segi bahasa adalah pergaulan. Dari segi istilah, tata cara atau peraturan dalam perhubungan antara sesama manusia satu markah untuk memenuhi keperluan masing-masing. Itu markah yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Yang kedua, dalil keharusan muamalat dalam Islam. Apa dalil dia? Gariskan perkataan tijaratan. Tijarah. Apa maksud tijarah? Tijarah ni adalah perniagaan. Perniagaan. Mana perkataan? Jalan perniagaan. Apa maksud dia? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, iaitu tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. So gariskan perkataan tijaratan, dia adalah dalil kepada harus muamalat dalam Islam. Kita tengok dalam ayat ini, Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah seperti menipu dan mengambil riba. Dua ni jalan yang salah. Atau tanpa kerelaan seperti memaksa dan memeras ukut. Yang ketiga, tanpa kerelaan, contohnya paksa dan peras ukut. Antara muamalat yang dibenarkan oleh Islam seperti akad jual beli dan sewaan. Ini dua salah satu contoh selain muamalat ni adalah akad jual beli dan sewaan. Kita tengok contoh muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Contoh muamalat yang dibenarkan dalam Islam, yang pertama dia ada aqdul bai'. Aqdul bai'. Aqdul bai' ni apa? Kita tengok aqdul bai'. Contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam dia ada dua. Yang pertama, aqdul bai' iaitu jual beli. Yang kedua, dia ada, kita tengok yang kedua dia ada apa? Ini muamalat yang jarang. Kita tengok yang kedua. Mana tadi saya jumpa? Ya, aqdul ijarah iaitu sewaan atau upah. Aqdul bai' satu, aqdul ijarah satu. Kita reverse balik. Contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam, aqdul bai' dengan aqdul ijarah. Aqdul bai' jual beli, aqdul ijarah sewaan. Kita tengok aqdul bai' iaitu jual beli merupakan akad terbanyak yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Aqdul bai' jual beli yang bermaksud, ini maksud dia pertukaran harta dengan harta dalam bentuk tertentu secara sukarela satu markah dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Ini markah yang kedua. Melepaskan pemilikan ni apa? Bila kita beli, kita lepaskan duit kita RM1, kita dapat sebatang pen. Mendapatkan pemilikan yang baru. Jelas? Kita tengok dalil keharusan jual beli. Dalil keharusan jual beli, gariskan perkataan wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So hukum jual beli apa? Harus. Ayat ini secara jelas mengharuskan. Hukum dia harus. Apa dalil jual beli? Wa ahallallahul bai'a. Dan mengharamkan riba kerana ia adalah zalim. Riba ni hukum dia apa? Zalim. Hukum jual beli harus, hukum riba zalim. Serta menindas orang lain. Melalui aqdul bai' jual beli, manusia boleh memenuhi keperluan sehariannya. Selain itu, ia merupakan jalan yang halal untuk manusia mengumpulkan kekayaan. Kita tengok contoh jual beli. Ali secara sukarela membeli sebuah buku dengan membuat bayaran sebanyak RM10 kepada Ahmad. Dan Ahmad menjual buku tersebut serta menerima bayaran dengan secara sukarela juga. Selalunya tak ada masalah, kita nak beli, kita lah jual. Kita tengok rukun dan syarat jual beli.
Rukun jual beli ada 3. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual dan harganya. Dan yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Apa rukun jual beli barang sirah? Kita tengok syarat dia. Kedua-dua pihak mestilah berakal, tidak dipaksa, tidak ditegah menguruskan harta. Seperti kanak-kanak yang belum memayis. Berakal iaitu telah memayis. Okey? Tidak dipaksa melakukan akad. Tahu pasal hang kena beli juga. Kan kalau paksa tu dia tak jadi jual beli lah. Kan biasanya jual beli dia secara sukarela. Barang yang dijual dan harganya. Syarat barang yang dijual mestilah telah wujud. Kan kita tak boleh kata, ni aku jual ikan dalam sungai tu kat hang. Kan barang tu tak wujud depan kita. Dimiliki oleh penjual yang halal. Okey, dimiliki oleh penjual. Okey, maksudnya tu hak dia, baru dia boleh jual. Kalau hak orang lain, ni aku nak jual rumah jiran aku tu. Tak boleh lah, dia bukan milik dia. Yang ketiga, mesti barang halal. Yang keempat, mempunyai nilai menurut syarak. Ada nilai. Contohnya, kan buku RM30, pen RM1 ada nilaian. Boleh diserahkan kepada pembeli. Kan, boleh bagi tu. Kita bagi pen, kita bagi duit, dia bagi pen. Dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Nyatakan secara jelas, okey, pakcik saya nak pen 3 batang. Okey, harga dia RM3. Jelas. Okey. Yang ketiga, rukun sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad baik seperti penjual berkata, saya jual dan pembeli menjawab, saya beli. Kita tengok akdul ijarah pula yang kedua. Yang kedua adalah akdul ijarah sewaan atau upah. Selain daripada akdul bai' iaitu jual beli, akdul ijarah iaitu sewaan atau upah banyak dilakukan oleh manusia. Akdul ijarah, okey, maksud akdul ijarah akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja satu markah dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Okey, tu poin yang kedua. Okey, kita tengok dalil keharusan akdul ijarah. Okey, dalil keharusan akdul ijarah, gariskan perkataan ujurahunna. Gariskan perkataan ujurahunna. Apa maksud dia? Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upahnya. Okey, gariskan perkataan upah. Sewaan atau upah. Dalil dia apa? Ujurahunna. Okey, seterusnya contoh upah. Ali menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya dengan sewaan sebanyak 750 sebulan. Okey. Kita tengok rukun dan syarat akdul ijarah sewaan atau upah. Yang pertama, dia ada rukun. Ada berapa rukun? 3 rukun. Penyewa atau pemberi upah dan pemilik manfaat atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan. Syarat dia, kedua-dua belah pihak mestilah baligh dan berakal. Rukun yang kedua, manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Contohnya, syarat manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Okey, maksudnya kerja yang dibuat dia tahu dua-dua belah pihak. Tak boleh dia pergi buat kerja, tiba-tiba tuan rumah kata dia tak ambil pun, dia tak buat pun upah tu. Kan, dia tak minta pun orang tolong buat. Tiba-tiba dia buat, dia nak minta upah. Tak boleh lah. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Okey, contohnya apa? Saya sewa rumah ni 3 bulan. Jelas harga berapa. Manfaat yang disewa mestilah halal. Okey, maksudnya kita sewa rumah, kan? Kita diberi upah di atas kerja kita yang halal lah. Dan yang terakhir, pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Mampu dilakukan, contohnya dia bersihkan rumah, mampu dilakukan lah. Okey. Seterusnya, rukun yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat dia lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua belah pihak untuk melakukan akad ijarah. Seperti tuan rumah berkata, saya sewakan rumah ini dengan kadar sewaan 750 sebulan dan penyewa menjawab saya terima. Okey, kita tengok pembahagian akad menurut Islam. Pembahagian akad menurut Islam dia ada 2, akad muawadhat dan akad tabarru'an. Muawadhat ni apa? Akad yang dimaksudkan untuk mendapat ganjaran, gariskan, seperti keuntungan. Ia merangkumi jual beli, sewaan dan syarikat. Maksudnya kita bila terlibat dengan akad tersebut, kita dapat untung. Maksudnya itulah salah seorang akan dapat untung. Contohnya jual beli, peniaga akan dapat untung. Kan, sewa, tuan rumah.
Kan hak yang penerima penyewa tu akan dapat manfaat syarikat dan sebagainya. Kita tengok akad tabarruat pula apa? Akad yang tidak dimaksudkan untuk mendapat ganjaran. Dia tak dapat ganjaran tetapi untuk bantu dan melakukan kebajikan. Contohnya apa? Sedekah, hibah, wakaf, wasiat dan hadiah. Okey, jelas yang tu. Sebut muawadhah untuk sebut tabarruat bantu kebajikan. Okey, jelas. Itu pembahagian akad menurut muamalah Islam. Kita tengok prinsip dan etika muamalah Islam. Islam tidak menghalang untuk mencari kekayaan. Semua kegiatan muamalah yang dijalankan oleh setiap Muslim mestilah berteraskan kepada keimanan. Yang kamu boleh baca lah. Yang ketiga, Islam mewajibkan setiap individu Muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan yang keempat, Islam menganjurkan supaya muamalah yang dilakukan dapat memberi faedah. Okey, kita tengok muamalah yang dilarang. Yang ni kamu kena ingat. Islam menggalakkan umatnya supaya berdaya saing dalam perniagaan. Tetapi Islam melarang beberapa muamalat yang boleh mendatangkan kemudaratan. 5 muamalat yang boleh mendatangkan kemudaratan yang dilarang. Transaksi yang melibatkan perkara haram seperti arak, rokok, dadah dan bangkai. Ini muamalat yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua, transaksi yang melibatkan riba seperti menjalankan perniagaan dengan membenarkan pelanggan berhutang untuk membeli barang tetapi mengenakan tambahan bayaran jika hutang tersebut lambat dibayar. Biasanya kita sebut bunga lah kan, pada kita kata alung dan sebagainya yang tu. Yang ketiga, transaksi yang berunsur judi seperti menjual nombor ramalan. Keempat, transaksi yang berasaskan kepada penipuan seperti menipu kualiti barang yang dijual. Kan? Contohnya kata hebat sangat tapi guna tak tahu mana contohnya. Transaksi yang mempunyai unsur ketidakpastian gharar seperti jual beli barang yang tidak diketahui keadaannya. Kalau kita tak tunjuk, kita tunjuk luar je. Pelanggan tak boleh cek, balik tanggung sendiri. Tak bolehlah gharar, iaitu tak pasti. Seterusnya, kepentingan muamalah Islam. Pupuk perasaan, belas kasihan, menyucikan semua kegiatan ekonomi daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, menyelamatkan manusia daripada kerosakan yang tak hasil, daripada kerakusan manusia. Okey, ini pentingnya muamalat. Melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama, menyekat monopoli harta kepada golongan tertentu sahaja. Okey. Kita tengok langkah yang terakhir, langkah untuk menjadi usahawan Islam yang berjaya. Mula perniagaan dengan niat untuk cari rezeki kerana Allah, tidak abaikan tuntutan agama, semayang, memastikan perniagaan yang dijalankan adalah halal, kan? Tidak melibatkan arak dan sebagainya. Memastikan perniagaan dijalankan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang terakhir, mencontohi sikap dan kebijaksanaan usahawan yang berjaya seperti sahabat Rasulullah yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.